Oke, Oke, sudah sudah kan? kan? Selamat Selamat pagi, pagi, selamat tengah selamat hari hari Cikgu, Cikgu, dan dan rekan-rekan rekan-rekan sekalian. sekalian. Sebelum Sebelum memulakan memulakan temu temu bual bual pada hari hari ini, ini, kami kami akan akan memperkenalkan memperkenalkan diri diri masing-masing. masing-masing. Temu bual kita hari ini untuk Untuk kerja kerja kumpulan kumpulan BME BME 3093 yaitu yaitu Fonologi Fonologi Bahasa Bahasa Melayu. Melayu. Oke, Oke, saya saya Sila Sila Anak Anak Joseph, Joseph, pelajar pelajar dari dari ISM ISM Pengajian Pengajian Malaysia. Malaysia. Seserahkan Serahkan kepada kepada kawan yang kawan lain yang lain untuk untuk mengenalkan mengenalkan diri. diri. Saya Nur Fadli binti Abdullah dari ISMP Kesusastraan Melayu. Saya Syafani binti Maksam. Saya binti Ismail dari ISMP Kesusastraan Melayu. Okay. Saya Juliana binti Maksaman dari ISMP Sejarah. Sejarah. Saya Siti Nur Ayuni binti Ramzan dari ISMP Bahasa Melayu. Okay, cikgu pula perkenalkan diri. Okay, saya Matul Dangian Jem. ISMP dulu pengajian Malaysia jugalah. Okay, sekarang ajar pengajian Am. Dah 6 tahun lah. Kita boleh mulakan Cikgu? Boleh, teruskan. Oke, sebelum ini kita akan memulakan sesi temu bual kita pada hari ini. Saya serahkan kepada kawan saya untuk menanyakan soalan yang pertama. Okey, cikgu. Soalan pertama saya, apakah perayaan utama yang disambut oleh masyarakat Iban? Yang ni jawab dalam bahasa Iban kan? Ya, cikgu. Okey, pengarami untuk dalam bahasa Iban, okey, perayaan yang disebut pengarami terbesar bangsa Iban yang gawai Dayak lah. Ya, bukan gawai yang paling besar sebenarnya, maksud gawai yang lebih besar, tetapi gawai Dayak itu adalah gawai yang selalu diintu bangsa Dayak lah, bukan sebenarnya Iban. Dayak bakal contoh Kayan, Kenyah, Bidayuh ya dalam bangsa Dayak lah. Okey. Cikgu saya kata bukan masyarakat Iban saja yang menyambut perayaan Hari Gawai, tapi ada juga masyarakat lain yaitu Dayak. Dia kata perayaan Iban adalah Hari Gawai, tapi dia bukan perayaan yang terbesar lah. Tama Hari Gawai ini merupakan tanda kesyukuran. Oke, saya akan tanya soalan yang kedua. Apakah tujuan utama perayaan yang disambut oleh kaum Iban setiap tahun? Okey, buat penemu aku. Okey, tujuh kebenar bala diri sebilik, tujuh kebenar untuk gawainya disambut kita Iban, kita yang berbangsa Dayak tu, ianya kena ngerapit pergi kawal antara diri sebilik, antara kaban belayan atau ke antara bala pangan, masuk ke kawan tadi lah. Banyak kita boleh nemuai dengan pangan, ngerapit ke kawal, boleh merandau, boleh bercerita, muai pengenang pengadirinya, pun yang darah, buat penemu aku tujuh kebenar ya. Tau ke batang dar tadi. Ukai dia semina kena bergelumuk kena laban gawai Dayak tak sepatutnya di itu satu bulan ke Tegal kita bakal majlis kesyukuran lah untuk dalam orang bukai tadi. Ya meh. Oke, cikgu cakap perayaan Hari Gawai ini adalah tujuan utama untuk merapatkan lagi hubungan antara adik keluarga sama kawan atau semualah untuk merapatkan hubungan. Hari Gawai ini bukan saja untuk berkumpul saja bersama, tapi dia salah satu sebagai tanda kesyukuran. Musim menuai lah biasanya, kesyukuran selepas musim menuai. Oke, saya serahkan kepada kawan lain untuk menanyakan soalan seterusnya. Terusnya, soalan saya, berapa lamakah perayaan tersebut berlangsung? Niti ke pengerami tu ya sehari satu bulan 6 aja, tapi laban dia main laban pemisi tu panjang, jadi gawai tu kami biasa ya ngintunya seminggu ya batang satu hari je lah 1 bulan 6.
juga saya kata perayaan ini biasanya memang 1 hari, tapi sebab cuti panjang lebih kurang sampai 1 minggu macam tu. Oke, saya serahkan kepada kawan yang lain. Oke, soalan seterusnya. Apakah sejarah di sebalik perayaan tersebut? Sejarah. Okey, sejarah nyambut hari gawai tu untuk bab penemuku. Naren tu mayu ketimadah naren tu mayu penemu pasal sejarah yang kenia boleh digagak semua. Laban nanti nitiah ke sejarah kita tu hari gawai tu ia mula berpun di Into Sarawak berpun kita ada bisi pemisi menua kita Sarawak berpun dari 1957 nanti masalah pula sejarah yang berat untuk tak benar apa. Sejarah sebenarnya cikgu saya tak tahu, tapi kalau setiap kali perayaan hari gawai memang ada cuti untuk orang di Sarawak. Oke, seterusnya. Soalan seterusnya, cikgu, apakah aktiviti yang dilakukan secara beramai-ramai semasa perayaan Iban? Okey, perayaan Gawai Dayak nanti itu pagi biasanya. Okey, biasa memang ia tradisi lah. Di awal paginya kami akan ketika berapa nyebutnya niti ruai, berjalan niti ruai 2-3 pusin, jalan niti ruai berbaik ke Piriang. Udah hanya tadi anjung Piriang yang tiang pengingat, Piriang ada yang Piriang tu tadi pemakai beringat pertama lah Tuhan kita. Ya, pengabulan ramai, udahnya tadi, udah ke nya baru kami sama makai, bergelumuk makai lalu startnya tadi ngirup semua bergelumuk, makai diri serumah dari sebilik lah. Lalu ngabang lagi yang lain. Cukup yang masa aktiviti masa perayaan yang bergelumuk. Berkumpul bersama awal pagi, orang berjalan mengelilingi ruai. Lepas tu makan beramai. Itulah memang ada macam tu lah. Okey, cikgu. Terima kasih atas jawapan cikgu. Okay, sama-sama. Ada lagi soalan? Cikgu. Setakat ni saja kan? Ada lagi tak ada kan? Tak ada. Tapi ada 10 soalan. Tanya lagi lah cikgu kejap. Okey, balik kepada Fadli semula. Tanya satu soalan. Okey. Soalan seterusnya, apakah nama pakaian yang dikenakan pada hari perayaan Iban? Oh, yang dipakai, kena gawainya biasa teknik ke nanti ada kuliah yang depan ini. Ngepan itu pakaian untuk orang Iban setiap hari perayaan. Ya, saya akan tanya soalan yang kedua. Okey. Di manakah tempat biasanya orang Iban menyambut perayaan tersebut? Rumah Panjai lah, di sisi Rumah Panjai tidak ada yang tadi. Untuk bila ada itu, rumah yang dibeli itu ada masalah. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada kawan yang lain. Apakah persediaan utama dilakukan sebelum menyambut perayaan tersebut? Okey, sebenarnya kita ingin tahu pengerami Gawai Dayak tadi. Utai ke dulu gagak Iban tadi tua. Okey, gagak tua tapi tua tadi berapa bulan sudah gawai kan begitu tuanya jadi tua. Udahnya seberapa hari tak ke seberapa kita ingin tu gawai paginya orang tua ke nemu lagi tu dia ada lagi ingin ada nama
Jadi kami tu nyedia ke piring dia, nyedia ke perengkau piring lah ada kena miring pagi 1/6-nya. Ya jap meh tanya ya. Digagas sebedau gawai. Aktiviti yang disediakan sebelum gawai itu adalah air tuak. Air tuak tu macam minuman lah yang wajib disediakan sebelum, tapi buatlah lebih awal supaya dia menjadi tuak. Lepas tu piring tu digunakan untuk orang yang masih mengamalkan adat lama. Sebagai tanda beri makanan untuk dewa atau Tuhan. Okay, seterusnya kawan, saya serahkan kepada kawan yang lain. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah proses yang berlaku sepanjang hari perayaan tersebut? Maksudnya dari pagi, tengah hari hingga ke petang ataupun malam. Okey. Di mana ni? Keterubah tadi miriang, mitiruai, miriang, kai semua pujanya, miru makai bergelumuk semua nada yang tetap bawa nada ya. Betul dari belagu apa semua lah. Ya ajak me aktiviti ke oleh dikakak. Pada permulaan miring itu memang tujuan utama. Lepas tu makan-makan, minum-minum sampai memang tak ada aktiviti yang banyak lah untuk dilaksanakan sepanjang hari itu. Seterusnya saya serahkan kepada kawan yang lain. Okey, Cikgu. Cikgu, apakah tujuan berkunjung ke rumah saudara mara semasa sambutan perayaan disambut? Pendapat Cikgu. Okey, tujuan tadi. Nadai tujuan berkunjung ke nemuai yang diri sebili ayat sebenarnya nakatkan kawan lah. Berkarte kena nama kelenau, berkaya ajak mah tujuh ya tadi ada tujuh bukai. Untuk melepaskan rindu, untuk merapatkan kenangan antara mereka. Okey. Itu saja soalan hari ini, Cikgu. Terima kasih kerana sudi ditemu buat untuk kerja kumpulan tugasan kami. Sebelum kita bersurat, bolehkah kita mengambil gambar sebagai bukti? Okey, boleh. Adli, dah buat gambar? Okey. Saya yang print screen, okey? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Thank you, Cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama semua. Dia simple saja.